Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita dalam TS25 dalam modul 3 dalam tajuk menerajui pembelajaran dalam submodul 3.2.1 pembelajaran abad ke-21. Apa yang nak kita lihat dalam kandungan modul 3.21 ini ialah dari segi kandungan PAK21 itu dari segi idea utamanya, dari segi objektif pembelajaran, dari segi kriteria kejayaan ataupun KK, yang keempat dari segi pengenalan PAK21, yang kelima kerangka konsep PAK21, yang keenam contoh aktiviti PAK21, yang ketujuh rumusan, dan yang ke-8 aktiviti PAK21. Kita lihat bahawa guru merupakan pemangkin perubahan kepada pendidikan PAK21 ataupun lebih kepada, nanti saya akan sebutkan saja PAK21. Guru inilah merupakan pemangkin perubahan yang akan melaksanakan PAK21 ini. Okay. Dari segi objektif pembelajaran, yang pertama mengenal pasti elemen PAK21, yang kedua mengenal pasti aspek standard 4 SKPMG2, dan yang ketiga menghubung kait PAK21 dan juga SKPMG2. Kemudian dari segi kriteria kejayaan ataupun KK, yang pertama A1 mengenal pasti PAK21 di sekolah, yang kedua A2 menyamak elemen 4C dalam PDPC, yang ketiga A3 menyamak aspek standard 4 SKPMG2 dalam PDPC, dan juga yang keempat A4 membuat pemetaan PAK21 dan SKPMG2 dalam PDPC. Kita beralih kepada tajuk kita, iaitu apakah itu PAK21? Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran abad ke-21? Apakah itu PAK21? Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran abad ke-21? Mengapa kita perlu menguasai pembelajaran abad ke-21, dan juga bagaimana kita boleh melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Di mana PAK21 dalam konsep TS25 ini? Dalam program transformasi sekolah 2025 ini. PAK21 ini berada dalam pedagogi ataupun dalam kaedah pengajaran, yang akhirnya nanti kita akan menghasilkan guru yang berkualiti, pemimpin berkesan, dan sokongan PIBG dan komuniti, yang akhirnya nanti menghasilkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Standard asas PAK21 ini ada 5. Yang pertama, berpusatkan murid, iaitu penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh dalam pembelajaran. Yang kedua, komunikasi, berlaku interaksi antara guru murid dan murid dengan murid secara lisan dan bukan lisan. Yang ketiga, dari segi kolaboratif, berlaku kerjasama dan muafakat antara guru murid dan murid dengan murid secara aktif dan menyeluruh. Yang keempat, kritis dan kreatif, berlaku proses penerokaan pemikiran ke arah penyelesaian masalah dan penghasilan sesuatu idea atau produk yang baharu dan berguna. Dan kelima, nilai dan etika, pemupukan nilai dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional. Standard asas PAK21 ada 5 yang seperti yang telah disebutkan tadi, iaitu komunikasi, kreatif,
kolaboratif, pemikiran kritis, dan juga nilai murni. Yang semuanya berdasarkan kepada berpusatkan murid. Dalam kerangka konsep PAK 21 ini, terdapat 3 elemen penting, iaitu kurikulumnya, pedagoginya, dan juga pentaksiran. Dalam PAK 21 ini, apa yang dipentingkan ialah dari segi kemenjadian murid. Apa yang perlu murid ada dalam PAK 21 ini dari segi pengetahuannya, bersifat ingin tahu, pelajar-pelajar sentiasa bermaklumat dan akhirnya menerima pengetahuan. Yang kedua, dari segi kemenjadian murid ini dari segi kemahiran di SKP-nya ataupun dokumen standard kurikulum pentaksirannya, dari segi kerja sepasukan, pemikiran, mahir berkomunikasi, dan juga dari segi aspirasi murid dalam PPPM ataupun Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, dan juga kemahiran berfikir. Dan juga PAK 21 ini menekan juga dari segi perwatakan, dari segi pelajar-pelajar, dari segi perwatakan pelajar, prihatinnya, dari segi patriotiknya, dari segi berprinsipnya, dan juga dari segi berdaya tahannya. Dan akhirnya melahirkan etika dan kerohanian, dan akhir sekali melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai identiti nasional. Dari segi kerangka konsep PAK 21 ini, di dalamnya itu terkandung dari segi pengetahuan, dari segi kompeten, dan juga dari segi perwatakan. Dari segi pengetahuan, what we know and understand. Apa yang kita tahu dan apa yang kita faham. Mata pelajaran dari segi mata pelajaran derasnya, dari segi mata pelajaran wajibnya, elektif, dan juga mata pelajaran tambahan. Elemen melintas kurikulum dan juga pengetahuan pengalamian. Apa yang pelajar-pelajar kita pernah alami. Kerangka konsep PAK 21 yang seterusnya dari segi kompetensi. How we use what we know. Bagaimana kita gunakan apa yang kita tahu. Dari segi kemahiran berfikirnya, dari segi kemahiran berkomunikasi dan berkolaboratif, dari segi kemahiran hidup dan juga percaya, dari segi kemahiran maklumat, media, dan juga teknologi. Kemudian dari segi perwatakan, how we behave and engage with the world. Bagaimana kita memainkan peranan dan bergaul di dunia ini. Amalan nilai murni yang membentuk jati diri, memiliki ciri-ciri kepimpinan, kesedaran pendirian tinggi, dan juga mampu berdaya saing di peringkat global. Bagaimana melaksanakan PAK 21 ini? Ada 5 elemen yang perlu kita lihat untuk kita melaksanakan PAK 21 ini. Bagaimana kita merancangnya? Pertama, perancangan dari segi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang ketiga, kemahiran berfikir. Yang keempat, pentaksiran pembelajaran. Dan yang terakhir kelima, ekosistem pembelajaran positif. Dari segi perancangan pembelajaran, PAK 21 ini menetapkan objektif. Mesti kita tetapkan objektifnya. Mesti kita merancang aktiviti berteraskan elemen 4K dan 1N tadi. Seterusnya, dari segi fleksibel. Dan akhirnya merungkai kurikulum berdasarkan tahap keupayaan murid. Kemudian dari segi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Membina kemahiran personal dan interpersonal. Kemudian kerjaya sepasukan, menerapkan nilai murni dan etika, dan mewujudkan komunikasi yang efektif. Dan kemahiran berfikir. Dalam kerangka konsep PAK 21 ini,
Dari segi kemahiran berfikirnya, merangsang dan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kritis dan kreatif menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, dan akhirnya meningkatkan daya inovasi. Dalam kerangka konsep PAK 21 ini juga, dari segi pentaksiran pembelajaran, berterusan dan menyeluruh. Pentaksiran sebagai pembelajaran, pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran tentang pembelajaran. Kerangka konsep seterusnya yang kelima, ekosistem pembelajaran positif. Suasana dan prasarana kondusif, kesediaan emosi murid dan meraihkan dari segi pembelajaran. Dari segi konsep PAK 21, yang pertama yang telah dijelaskan tadi, bagaimana kita nak melaksanakan PAK 21 itu dari segi komunikasi. Berlaku interaksi antara guru-murid, murid dan bahan secara lisan dan bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakan-rakan. Komunikasi yang berkesan tidak terhasil jika guru hanya meminta murid membuat pembentangan, meminta murid berinteraksi dalam kumpulan, dan juga meminta murid bertanya. Jadi komunikasi yang disebutkan ini tidak berkesan. Komunikasi yang berkesan tidak akan terhasil jika perkara-perkara ini saja yang ditekankan. Sepatutnya komunikasi itu perlu menekankan murid dapat memahati, mendengar dan memberi maklumat balas dengan orang lain. Yang kedua, murid dapat menyusun pemikiran mereka secara logik dan menyatakan secara jelas dan ringkas. Dan yang ketiga, murid dapat memahami cara menyelesaikan mesej atau kaedah tertentu untuk menyampaikannya. Dan akhir sekali, murid yakin berinteraksi dengan rakan mereka semasa menyampaikan sebarang topik. Begitu juga dengan konsep kolaboratif. Kolaboratif berlaku kerjasama dan muafakat antara guru murid dan murid-murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan antara murid. Kolaboratif yang berkesan tidak terhasil jika guru hanya yang pertama mengagihkan murid membuat tugasan dalam kumpulan, yang kedua menerima idea murid, dan yang ketiga meminta murid berkongsi idea. Kolaboratif ini sepatutnya berlaku yang pertamanya kerjasama. Murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama dan saling bergantung untuk kerjaya. Yang kedua, tanggungjawab bersama. Murid bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan dalam kumpulan dan menghargai sumbangan dan idea rakan-rakan yang lain. Yang ketiga, penglibatan seimbang. Murid dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugasan berdasarkan keupayaan murid. Dan yang keempat, bertolak ansur. Murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain, bersikap fleksibel dan dapat bertolak ansur untuk mencapai matlamat yang sama. Jadi, dari segi itu, kita lihat pula kepada konsep pemikiran kritis dalam PAK 21. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis? Berlaku penerokaan pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Pemikiran kritis yang berkesan tidak akan terhasil jika guru hanya menggunakan sumber atau alat bantu mengajar ABM sahaja. Yang kedua,
meminta murid memberi pandangan dan idea mereka sahaja. Yang ketiga, meminta murid membuat keputusan. Sepatutnya, sebaliknya, semestinya, pemikiran kritis ini akan berlaku jika murid-murid ini bermaklumat. Murid memiliki maklumat mengenai pelbagai perkara atau pelbagai bidang. Yang kedua, sikap ingin tahu. Murid meneroka sesuatu bidang ilmu dengan cara pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti secara hands-on untuk mendapat maklumat. Yang ketiga, pemikiran kritis juga berlaku apabila pelajar-pelajar dapat membuat keputusan yang berasas. Murid membuat keputusan berdasarkan maklumat dan berupaya mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti. Dan yang keempat, pemikiran terbuka. Murid-murid boleh berfikiran terbuka dan menerima pandangan orang lain dan merendah diri. Jadi dari segi kreativiti pula, dalam kerangka konsep PEK21 ini berlaku proses penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, objek, aktiviti dan projek yang baru, unik, berguna dan berkualiti. Kreativiti yang berkesan tidak terhasil jika guru hanya pertama, meminta murid menghasilkan produk. Yang kedua, menerima respon yang betul dan mengikut skema. Dan yang ketiga, menerima hasil kerja ataupun produk murid. Sepatutnya, kreativiti ini mestilah memiliki pemikiran yang terbuka. Pelajar memiliki pemikiran yang terbuka. Murid-murid melihat situasi sedia ada dari pelbagai sudut untuk menjana idea dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Yang kedua, pemikiran membina. Murid menghasilkan dan menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif. Dan yang ketiga, berani mengambil risiko. Murid berani mencuba dan diberikan galakan tanpa berasa bimbang dengan kritikan. Dan akhir sekali, dari segi kreativiti, berpandangan jauh. Murid mempunyai hala tuju yang jelas dan berimajinasi secara asli serta tidak mengikut kelaziman. Dari segi nilai murni dan etika pula, penerapan dan pemupukan nilai murni dan etika ke arah membentuk jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. Penerapan nilai murni dan etika yang berkesan tidak terhasil jika guru hanya menulis elemen nilai murni dalam RPH, meminta murid menyatakan nilai murni semasa PDP dan juga meminta murid melaksanakan nilai murni. Sepatutnya apa yang kita lihat, apa yang kita kendaki apabila kita melaksanakan PEK21 dari segi nilai murni dan etikanya. Pertama, penerapan nilai yang bersesuaian. Murid diterapkan nilai yang bersesuaian semasa sesi PDP. Yang kedua, penghayatan dan amalan. Murid perlu menzahirkan amalan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, dari segi penghargaan, guru memberi penghargaan kepada murid dan memberi penghargaan sesama rakan. Dan yang keempat, galakan dan promosi, guru mengadakan program untuk mengadakan penghayatan dan amalan nilai murni. Jadi bila kita telah lihat kerangka-kerangka konsep PEK21 tadi, apakah kesan, ketara ataupun impak yang boleh kita lihat apabila kita melaksanakan kelas abad 21 tadi? Yang pertama, kita akan memiliki kemahiran untuk kehidupan masa hadapan. Menyediakan pelajar-pelajar untuk kehidupan masa hadapan. Yang kedua, persediaan menghadapi pentaksiran dan peperiksaan. Yang ketiga, persediaan untuk ke alam percaya. Seterusnya, berkomunikasi, berkolaboratif,
menyelesaikan masalah berdasarkan realiti semasa kehidupan. Bentuk dari aras soalan yang lebih mencabar dalam peperiksaan awam dan juga peperiksaan antarabangsa. Dan seterusnya, 3 kriteria yang diutamakan oleh majikan sekarang ini dari segi kemahirannya, dari segi komunikasi, dari segi pemikiran kritis dan juga dari segi penyelesaian masalah. Jadi apabila kita telah lihat konsep dan juga asas kerangka PIK 21 itu, ini adalah merupakan contoh-contoh yang cikgu-cikgu boleh lihat aktiviti PIK 21. Jadi diharap cikgu-cikgu dapat meneroka sendiri dari segi contoh aktiviti PIK 21 ini, dan akhirnya nanti kita akan diharapkan sekolah kita menjadi satu budaya PIK 21 ini yang akan dibawa oleh guru SMK Taman Semara ini untuk kita menghasilkan manusia yang lebih cemerlang dari segi rohaninya, dari segi intelektualnya, dan budaya ini perlu diterapkan segera untuk kita bersama-sama menyahut seruan PPPIM tersebut. Jadi di sini juga disediakan aktiviti, lihat sila rujuk pada video A dan video B, dan cikgu-cikgu perlu bincangkan. Dan akhir sekali, apa yang diharapkan oleh pihak pengurusan dan juga pihak sekolah, sama-sama kita berganding bahu untuk melaksanakan PIK 21 di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.